selamat datang kepada semua peserta. Saya rasa daripada seluruh Malaysia ni, Politeknik ada, Kolej Komuniti ada, sekolah rendah ada, sekolah menengah. Saya juga boleh say hi. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Azri binti Ahmad Khan. Saya merupakan pensyarah di Kolej Komuniti Pasti juga. Saya dalam bidang teknologi maklumat. Saya lulusan daripada UTM dalam bidang teknologi maklumat dan juga teknologi teknik dan profesional. Saya juga merupakan QZ Certified Super Trainer, Google for Education Certified Trainer, Google Certified Educator level 1 level 2. Kami Certified Educator dilatih di Universiti Malaysia dan juga dilatih di Digital Asia. Saya ini di bawah Yayasan Pro Corporation. Okay, saya dah beri link di ruangan chat. So boleh masuklah. Okay, so Rozila dah masuk. Asrina, Intan. Anas, Aini. Right. Malina, Ihsan, Isma. Senang je kan masuk. Klik je dia dah masuk. Tak perlu pun nak login account ke. Kalau sebagai participant dia just klik je link yang diberi, so dia akan terus masuk. Macam tu. Okey. Boleh saya share sekali lagi di ruangan chat. Okey, 21. Okey, cepat-cepat. Kan ada yang tengah setting lagi ni. Senang je, klik je dia dah terus keluar masuk. 23 ada lagi? Tak ada, so kita boleh start lah ya. Okey, Super Trainer. Okay, saya merupakan Super Trainer Quizzes. Untuk Malaysia, kita ada lebih kurang 6 buah negara yang terlibat. Kita ada Indonesia, kita ada Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand. Satu apa ya? Ada lagi satu. Tak ingat. Okay, so kami bertanggungjawab untuk kita berikan sesi training lah, perkongsian kepada komuniti di negara masing-masing. So saya Malaysia, so saya bagi beri pada komuniti di Malaysia. Okey. Okey, so boleh isi daripada mana? Okey, Anwar daripada Perlis, Aslina daripada Kedah. Okey. Selangor ada. Okey, Kedah, Johor, Sarawak. Amalina. Okey, so ada daripada Negeri Sembilan. Okey, Kuala Lumpur, Perlis, Selangor. Kelantan pun ada juga. Okey, Penang, Negeri Sembilan. Okey, kita ada daripada Melaka. Okey, Johor. So, yang menjawab 22 orang daripada 23 orang. Okey. Okey, terima kasih. Kira serata Malaysia ni, Sarawak pun ada. Okey, Sarawak. Selamat datang. Okey. Selamat datang ke Johor secara atas talian. Alright. Okey. Kita santai je ni. Kita just nak berkenal-kenalan dulu. Okey. Saya seorang guru. Pensyarah di mana tu? Sekolah rendah, sekolah menengah, kolej komuniti, politeknik. Universiti ada tak? So 18. So rata-rata daripada kolej komuniti. Okey, tahniah. Daripada kolej, sekolah rendah 2 orang. Okey. Sekolah menengah tak ada, kolej komuniti, politeknik. Daripada politeknik dan universiti tak adalah. Okey. So terima kasih kepada rakan-rakan di kolej komuniti. Okey. Alright, seterusnya. Saya nak tahu apa ni? Setakat mana anda mahir menggunakan Quizzes? Pernah guna tak? Ke baru kenal? Ke pernah cuba sekali je, lepas tu dah buat lagi dah. Kan? Ataupun pernah guna beberapa kali? Hari ni guna, minggu depan guna. Itu kira beberapa kali lah tu. Ataupun memang hari-hari guna. Macam saya memang hari-hari saya guna. Okay, hari saya gunalah. Okay, so ada 10 orang baru kenal Quizzes. Okay, 4 pernah cuba sekali.
8 pernah guna beberapa kali, kosong selalu menggunakannya. Saya tertarik dengan pernah cuba sekali ni. Boleh tak salah seorang audience participant, okay? Boleh buka mic ke kamera? Tak tahu juga ni, kenapa pernah cuba sekali ni? Ada tak? Boleh tak? Boleh share? Malu. Tak tahu juga ni, pernah cuba sekali ya. Kan, ke dia macam apa? Yelah, mungkin feature-feature tu tak berapa familiar kan, kita tak tahu. Ada? Sebab try and error. Okay, try baik. Saya dulu pun mula-mula memang try je. Kan, lepas tu lama-lama terus guna. Okay, tak apa. Okay, so seterusnya, okay, ada lagi soalan yang seterusnya. Alright. Okay, so hari ni dah sarapan pagi? Hari ni minum kopi tarik ke, teh tarik ke, ataupun puasa hari ni? Minat teh tarik ke kopi tarik ni? Oh, teh tarik. Kalau teh tarik kita geng. Minggu depan dah puasa kan? Alright. Kopi tarik. Okay, teh tarik. So teh tarik. Okay, so ramai hari ni kita punya participant dah sarapan pagi Dah sarapan pagi. Lepas tu minum pula teh tarik. Dua-dua saya suka. Okay. Okay, Encik Akmal dua-dua suka. Alright. Okay. Ada lagi nak jawab? Alright. Okay. Okay, next. Okay. Kalau diberi pilihan kan, nak jadi apa? Nak jadi angkasawan, nak jadi atlet, mana satu? Nak jadi angkasawan ke nak jadi atlet? Kalau saya suka jadi angkasawan lah kan. Sebab kita boleh bagi tempat yang memang kita susah sangat nak pergi. Kan. Atlet ni bila-bila boleh kan. Rahman nak jadi angkasawan. Okay, kita geng. Okay. Sebab kenapa nak jadi angkasawan ni? Ada nak respon? Okay. Semua tahu lah kan. Okay, alright. Okay, nak jalan-jalan. Wow. Nak jalan-jalan ni macam sekejap je kan? Kan nak pergi naik atas sekejap je nak jalan-jalan. Alright. Okay, next. Apa lagi soalan yang keluar ni? Sebab tempat baru. Okay, kalau diberi pilihan lagi, okay? Kita nak pergi Cameron Highland ke nak pergi Langkawi? Ramai nak pergi Langkawi ni. Sebab apa? Nak shopping. Nak makan coklat. Okay. Jadi kalau Cameron Highland ni kita suka apa? Nak relax kan? Nak tengok kehijauan alam. Okay. Okay. Puan Nur Aini, Banana Boat. Banana Boat ni kat Langkawi kan? Okay. Puan Intan nak explore tempat baru. Right. Nak terapung dekat Banana Boat. Okay, dia wajib. Okay. Right. Okay. Okay, so terima kasih kepada memori lama. Right. Saya pergi Langkawi saya rasa macam 2 kali je kot. Sebab dia jauh kan ke atas, ke utara. Saya di selatan. Okey, terima kasih kerana sudi jawab soalan. Okey. Berapa lamakah masa yang anda gunakan, okey, para peserta untuk menyediakan bahan pengajaran untuk pelajar anda? So, saya nak buat dia nak pusing nama. Boleh tak nanti jawab? Setiap soalan ni kena jawab tau. Okey, siapa nama yang terkeluar tu? Boleh on mic lah. Okey, siapa yang kena? Alright. Okey, Puan Haslinah. Okey, berapa lama tu? Saya akan sediakan selalunya seminggu sebelum. Seminggu sebelum lah. Biasa berapa subjek mengajar tu? Modul dalam 3 modul. 3, okey. Puan Haslinah daripada mana? Saya dari Sungai Petani Kedah. Kolej Komuniti Sungai Petani. Okay, hi Kolej Komuniti Sungai Petani.
Alright, kita nak screen again. Okay, ready yang lain? Kita tengok siapa yang kena. Siapa? Suriati, Taufik, Akmal, Hasnira. Puan Hasnira. Okay, Puan Hasnira. Mana Puan Hasnira? Hai. Daripada mana? Ada College Community Arau. Oh, Arau jauh. Arau. Utara. Okay. Okay, berapa masa lama menyiapkan untuk proses PDP tu bahan-bahan? Bahan-bahan biasa lebih kurang dalam seminggu jugalah. Seminggu lah, itu normal lah kan seminggu. Kelas normal banyak ke? Kelas dalam dua modul macam tu. Dua modul. Kau mengajar subjek apa? Saya mengajar lukisan kerja 3. Okay. So memang teknikal ni dia kena ada preparation jugalah. Betul. So lebih kurang seminggu macam tu lah. Alright, seminggu lah lebih kurang lah kan. Alright. Terima kasih. Sama-sama. Alright. Okay. So kita sebagai seorang pendidik memang banyak perkara yang kita nak kena buat. Okay? Kita nak rancangkan dengan pengajaran. And then kita nak, sekarang ni dalam keadaan yang sekarang hari ni dah endemik. Okay? Walaupun endemik, kita buat kelas juga secara hybrid. Okay? Ada yang secara atas talian, ada yang secara bersemuka, ada yang buat secara hybrid. Okay? Kita nak kena tentukan. And then kita nak bagi dalam bentuk online ke kita nak bagi dalam bentuk kerja rumah. And then kita nak kena buat pentaksiran, kita nak buat laporan. Lepas tu kita kena buat pemarkahan. So semua ni ada dalam quizzes. Macam saya dulu, saya akan ambil masa yang agak lama jugalah. Sama lah macam rakan-rakan yang lain, seminggu kan. Tapi bila saya dah terlibat dengan quizzes, saya dah tak hari tu saya nak ajar storyboard untuk macam saya ajar multimedia fundamental. So saya nak ajar storyboard. So saya cari je bahan-bahan untuk storyboard dalam quizzes, and then saya bagi pada pelajar. Quizzes ni kalau saya buat dia sebagai kehadiran lah. So maksudnya pelajar ni bila dia menjawab kehadiran, dia tak adalah dia jawab dia hadir je, tak ada. Pelajar kena jawab kuis tersebut. Kuis tersebut pula adalah berdasarkan kepada tajuk yang kita nak mengajar pada hari tersebut. So pelajar dia akan jawab, barulah nanti Google Classroom dia akan dapatlah markah secara automatik. Sangat senang. Kalau takkan secara manual kita nak kena tanda, kita nak kena tengok balik, kita nak kena kira. Tapi dengan adanya quizzes yang boleh diintegrasikan ke dalam Google Classroom, dia jadi mudah, lebih cepatlah. Okey, jangan risau, quizzes sedia membantu. Apa yang menariknya, quizzes ni free. Free. Dia ada dua. Satu basic account, satu lagi super account. Kalau basic account ni biasalah dia adalah feature-feature yang kita tak boleh nak guna kan. Ada kalau kita ambil super account, dia lebih, feature tu lebih. Tapi jangan risau sebab quizzes ni adalah secara percuma, walaupun tak langgan untuk super quizzes, tapi boleh juga kita integrasikan ke dalam Google Classroom. Sangat baik. Okay, right. That's why lah kenapa saya kalau boleh saya nak sangat share dengan rakan-rakan politeknik, college community, sekolah menengah, semua saya nak semua pendidik boleh gunakan quizzes. Okay. Okey, quizzes ialah platform pembelajaran yang membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara interaktif dan menyeronokkan. Kalau kita tengok tadi kan rasa sangat seronok nak jawab, berwarna-warni, so ada gambar-gambar kartun, so rasa macam happy lah nak menjawab tu. Okey, dalam quizzes ni juga ada lebih 30 juta quiz dan lesson yang sedia ada untuk semua subjek. Kalau kata kita ambil bidang fashion pun sekalipun, kita boleh dapatkan juga quiz daripada teacher-teacher yang lain, yang ada dalam quizzes. Macam Photoshop ke design pun ada. So banyak sangat quiz yang memang tersedia dalam quizzes. Kalau kita rasa macam susahnya nak create soalan ni, tak apa, jangan risau, kita boleh gunakan
kuis yang sedia ada, and then kita jadikan dia sebagai kuis kita sendiri. Kalau kita rasa kita nak tambah soalan baru, boleh. Kalau kita rasa macam tak sesuai, kita boleh buang macam tu. Okey, dan yang keduanya sesuai untuk pengajaran, semakan dan juga pentaksiran. So macam saya cakap tadi, dia auto grading. Kalau kita pilih checkbox ke ataupun multiple choice, dia dah automatic auto grading. Okey, yang ketiga, dapat maklum balas segera. Kita boleh tengok progres pelajar tu pada masa itu juga. Okey, kalau tak nak masa tu pun boleh, kita boleh dapatkan report. Nanti dia akan keluarkanlah laporan, okey, pelajar dia dekat mana di rumah. Itu okey. Dan juga menjimatkan masa untuk penggrade, grade sangat jimat. Kalau yang biasa kita nak tanda, ambil masa lama, hari ni nak tanda lah, tiba-tiba petang ada pula mesyuarat, tunda lagi. Lepas tu besok ada pula program, tunda lagi. Seminggu baru kita tanda. So dia dah proses tu jadi lambat. So dengan quizzes ni semuanya adalah tersedialah cepat, ringkas, padat dan juga senang kita nak capai. Okay. Alright. Okay, quiz ni kita boleh main pada bila-bila masa, okay, di mana sahaja. And then modnya pun kita boleh buat scene ataupun scene, ikut pada pensyarah lah. Okay, main dengan perantis seperti komputer riba, okay, PC, tablet. Kalau student tak ada komputer, tak ada PC, tak ada tablet, gunakan handphone pun boleh. Dan yang menariknya, dia tak perlu kat akaun pun. Yang perlu kat akaun adalah teacher sahaja. So student tak perlulah nak login, nak kena masukkan password, tak. Dia just klik je link tersebut, so nanti dia akan terus automatik masuk ke dalam quizzes yang pensyarah ataupun cikgu dah buatkan tadi. Sama macam tadilah yang saya beri pada ruangan chat. Okey. Okey, dan kemudiannya dalam quiz dan juga lesson, kita ada beberapa jenis soalan lah. Kita ada fill in the blank, okay, kita ada open ended, kita ada checkbox, kita ada pool dan juga kita ada multiple choice. Dan ada lagi tambahan iaitu draw, audio dan juga video. Itu feature yang baru. Yang barulah yang paling latest. Untuk quizzes, okay, dia punya nama dia quizzes. Ikutlah, ada negara ni lain, macam Indonesia sebutan dia lain, Malaysia lain. Saya sebut je quizzes.com. Okay, so nak masuk ke dalam quizzes, just dia lah type quizzes.com, so dia akan terus masuklah ke dalam laman web quizzes. Okay. Okey, bagi para peserta yang nak masuk ke dalam nak buat akaun dia, senang aja. Just masuk, okey, cipta akaun, okey, masukkan nama penuh, okey, nama pertama, nama last, and then masukkan password. Okey, kemudian boleh continue saja. Kalau boleh, kalau pensyarah atau cikgu yang masih lagi belum ada quizzes, okey, bila nak login tu kena make sure lah sebagai teacher. Once kalau dah masuk sebagai student, okay, so nanti kena email pada admin quizzes. Maksudnya bila contohnya mungkin Pak Akmal masuk login quizzes, okay, daftar, and then masuk, tiba-tiba tertekan sebagai student. So nak patah balik ke teacher tu susah. Okay, so kena email pula pada admin quizzes. Kena nyatakanlah sekian, nanti dia akan minta dokumen semua. So make sure kena masuk sebagai teacher. Okay, untuk akaun ni juga boleh masuk dalam menggunakan email Google ataupun email Microsoft. Kalau dua-dua tu tak ada, boleh juga gunakan email, apa-apa email. Okay, pun boleh. Baik, ini nanti saya tunjuk. Okey, anda boleh cari quiz di quiz library atau anda boleh cipta sendiri. Ni saya ceritakan tadi. Kita rasa macam, alamak susahnya, kelas lagi 10 minit ni, macam mana ni kan nak buat. Saya selalu macam itu, lagi 5 minit nak kelas baru nak buat. Kan. Tapi saya tak risau sebab saya tahu memang ada. Tapi kita kena make sure
apa yang kandungan kuis yang kita nak buat tu kena relate lah dengan kandungan pengajaran yang kita nak sampaikan pada hari tersebut. Kena samalah kan. Okey, so contohnya hari ni saya nak buat storyboard. So saya search lah dekat library storyboard. Okey, multimedia storyboard. So dia akan keluarlah banyak jenis kuis dan kita pilihlah mana-mana yang kita nak. Ataupun kita boleh juga cipta sendiri. Kita rasa saya nak buat sendirilah berdasarkan nota, so boleh buat sendiri. So ada dua pilihan di situ. Okey, kenapa kuis ni sangat menyeronok kan? Okey, pertama sekali dia ada name factory. Okey, name factory ni dalam kuis dia akan ada beri nama. Okey, nama samaran lah. Kalau rasa peserta nak partisipan ni, gunakan nama sebenar, kita off je name factory tu. Kalau kita rasa tak nak lah, kita nak bagi dia nama samaran, so kita on kan. Nanti dia ada button, dia ada button saya tunjuk, and then dia ada live leaderboard. Kat sini kita boleh tengok progress partisipan, dekat mana dia dah sampai tahap mana dah. Berapa soalan dia betul, berapa soalan dia salah. Dan siapa yang ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga, so kita boleh tengok. Right. Dan kita ada power ups. Power ups ni kita nak bagi student, nak bagi partisipan motivasi lah. Motivasi kalau dia menjawab dengan pantas, dia akan dapat macam orang kata reward lah. Dan kemudian kita ada rhythm question. Ni kalau ada yang salah, so nanti kita partisipan tu dia boleh jawab balik. Dan ada juga markah tambahan. Dan ada memes kat sini. Ni memes yang apa? Tepuk tangan tu. Tu memes. Memes ni sebenarnya kalau dalam super quizzes dia ada kita boleh create sendiri. Kita Syarah nak buat macam ini ke kan? Boleh buat sendiri macam ni ke, ataupun lemak partisipan salah jawab, ada buat muka macam sedih ke apa ke, boleh, kita boleh buat sendiri. Right. Ni leaderboard. Leaderboard kat sini kita dapat tengoklah progress partisipan yang terlibat. Ada penglibatan partisipan. Right. And then ada music. Ni cuba klik. Saya rasa boleh klik ke music. Ada tak suara? Ada 4 jenis muzik lah dalam quizzes. Ini muzik sama macam video saya tu. So muzik ni memberikan sedikit motivasi lah kepada partisipan untuk menjawab kan. Nak nampak keadaan suasana tu dia agak menyeronokkan. Tak adalah rasa dia punya stres, dia kan menjawab exam pula. Macam tu. Boleh tak cuba tekan, boleh tak, ada tak? Dia color-color ni memang ada beza. Biru ni maksudnya soal jawapan tu betul lah. Macam tu. Kalau merah tu salah. Orange tu dia cuba lagi. Macam tu. Dia ada dia punya orang kata apa, petunjuk kat situ. So pensyarah atau pendidik dia boleh tengok, student ni jawab soalan yang kedua, soalan yang kedua dia salah. So nanti mungkin kita boleh, masa kita buat revision ke pelajar tu, so kita tekankanlah topik tersebut. So kita tahu on the spot, kita tahu. Right. Ni kami daripada Southeast Asia. Minggu lepas pun kami ada sesi catering. Bersama-sama dengan trainer lah daripada Asia. Alright. Ini lesson. Untuk hari ni saya masuk bahagian quiz. Untuk lesson ni insyaAllah kalau ada peluang lagi, ada ruang lagi, saya akan buat lesson lah. Lesson ni kita kena buat satu masa yang lain. Dia tak boleh buat sekali dengan quizzes lah. Hari ni kita akan buat quiz sahaja. Quiz sahaja. Interaktif lesson ni kita akan buat insyaAllah next lah. Apa yang menariknya, dekat lesson ni sama je macam Google Slide, macam PowerPoint. Apa boleh saya rasa. Kita buat slide sendiri. And then pada masa yang sama kita boleh berinteraksi dengan
para participant. Macam ni sekarang ni yang saya tengah tunjukkan kepada para peserta, ini adalah lesson sebenarnya. Ada lesson. So kat sini lah yang kita boleh tengok secara langsung lah interaksi dengan pelajar. Kita boleh tengok progress, okay, dan sebagainya. And then kita boleh juga import beberapa apps, okay, daripada sumber lain ke Quizizz. Antaranya Woodwall, kita boleh masukkan Google Slide, kita boleh masukkan Canva, Padlet, PowerPoint ke dalam Quizizz. Dia adalah cara macam mana nak buat. Kita boleh embed, kita boleh buat web link juga. Okay. Dan juga kita boleh gunakan interactive lesson ni sebagai sesi live, ataupun kita nak buat kerja rumah pun boleh. Kerja rumah ni biasa kalau saya buat, saya akan assign masuk ke dalam Google Classroom. So kita bagi masalah kepada pelajar untuk pelajar menjawab. Nanti dia akan auto grading. Kalau ada kita letak markah lah. Okay. Alright. Okay. Kat sinilah nanti dalam Quizizz juga kita akan ada laporan. Okay, laporan. Kita boleh tahu progress pelajar tersebut, dia punya tahap pencapaian dia lah, okay, dalam real time, dan juga data-data yang memang dia yang terkini lah, yang update. Okay, dan kita juga boleh muat turun, okay, dalam Excel. Kita boleh simpan ataupun kita simpan dalam bentuk PDF. Sekarang ni kan kita kadang ada moderasi, so kita boleh simpankan dia, kita masukkanlah dalam folder yang lain, macam tu. And then kita juga boleh cetak. Boleh cetak lah kalau rasa macam nak menanda kan. Boleh, macam saya menanda secara atas talian juga. Saya gunakan kami certify, kami yang kita boleh menanda secara atas talian tu. Itu. Okay. Alright. Ini sesuai lah kalau untuk moderasi kan. Kita nak kena ada bukti betul ke dia buat quiz ni. And then nak buat ujian pun boleh juga sebenarnya. Saya pun buat juga guna Quizizz, tapi kita ada cara lah. Maksudnya tak adalah kita buat secara terbuka kan, dan participant pun ada limit. Kalau yang biasa-biasa kita boleh buat unlimited, tapi kalau yang quiz ke yang ujian tu kita buat ada limit, ada limit lah. Okay, ada limit. Okay, so yang ini, okay, yang ini warna hijau tu dia menandakan soalan tu betul lah. Okay. Kalau warna merah tu dia salah. Okay, kat sini ada contohnya soalan mana tu, soalan yang nombor 1 tu banyak salah. Okay, so maksudnya pensyarah atau pendidik boleh nanti masa buat sesi akhir dengan pelajar, boleh tekankanlah topik yang berkaitan. So kita boleh tengok melalui laporan ini. Okay. Okey, dan kita boleh download. Ini kita boleh download. Okey, soalan, jawapan yang diberi. Okey, ketepatan dia dalam menjawab. Okey, ada akurasi kat situ. So pensyarah tak perlu dah nak kira-kira balik dah. Dia dah 100% kat situ. Kalau kata pelajar tu dia jawapan dia betul 81%, maksudnya 81 lah kat situ. Okey. Okey, ini laporan dalam bentuk PDF. Ini moderasi ni. Saya biasa print guna yang ni lah untuk moderasi. Saya save as. Kemudiannya kita gunakan kami lah untuk kita menanda secara atas talian. Okay, kalau sebelum ni memang agak banyak tau. Macam saya mengajar di pengajar am. Okay, saya ada lebih kurang 12 kelas. 12 kelas so kadang saya kena guna lebih kurang 3 kotak A4. Satu kotak A4 tu ada lebih kurang dalam 4 ke 5 tak silap saya. So macam banyak sangat yang kita kena print, kena buat. So bila ada Quizizz ni dia, orang kata apa, sekurang-kurangnya less paper lah. Kurangkan permasalahan yang berlaku pada sebelum ini. So dia lebih agak senang. Okey, ini yang paling saya rasa macam seronoknya ya Allah kan. Dia boleh, Quizizz boleh diintegrasikan dengan Google Classroom atau LMS yang lain, Learning Management System. Okay, kalau kita di Malaysia, kita banyak gunakan Google Classroom. Okay, Google Classroom. Kalau psikologi ni ada juga beberapa institusi yang gunalah. Okay.
Canvas ni jarang. Canvas ni biasa di UK, di Canada, kat sana lah dia banyak gunakan Canvas. Tapi kita di Malaysia kita banyak gunakan Google Classroom. So sangat menarik sebab dia boleh kita boleh semak progres pelajar melalui Google Classroom. Okey, ini adalah feature beza di antara basic dengan super. Okey, kalau basic, basic ni dia free lah. Free. Kalau super ni dia berbayar. Dia bayar pun dia tak mahal sangat, lebih kurang dalam 120 macam tu. Okey, kalau kita bahagikan dengan $12 sebulan dia agak murah lah sebenarnya. Okey, untuk basic, jumlah peserta yang boleh masuk dalam satu game adalah 100 orang. Maksudnya macam tadi saya buat game, quiz. So hanya 100 orang saja. Itu kalau untuk basic. Tapi kalau untuk super account, yang akan dapat nanti saya nak bagi ni, dia akan boleh guna dengan partisipan 500 orang. 500 orang. Ramai sangat. Sesuai lah kalau nak buat program, nak buat macam-macam lah kalau nak buat kan. Alright. Dan kemudiannya deadline. Deadline kalau basic dia 14 hari saja. Maksudnya kita tak boleh buat lebih daripada 14 hari. Kalau kita gunakan super account, dia punya deadline dia lebih kurang dia unlimited tapi dia ada tarikh juga, lebih kurang 6 bulan. Lepas 6 bulan tu dia akan hilang je link tu, tapi kita boleh teruskan juga macam tu. Okay. And then kita boleh reopen balik. Contoh kalau puan saya tak ada internet, lupa nak jawab macam tu lah ke apa ke kan, tak apa, saya reopen balik. Itu kalau kita gunakan super quizzes. Kalau kita guna basic account dia tak ada. Macam tu. Okay, kita boleh open balik. Okay, saya open balik, saya bagi link kat awak, so nanti awak jawab lah ya. Right, so nanti pelajar boleh menjawab. Okay, so ada audio untuk super, ada video untuk super juga, tapi untuk basic account tak ada. Kita boleh masukkan gambar, tapi kita boleh masukkan gambar lah. And then kita ada bank soalan. Okay, bank soalan ni dia untuk super saja. Contohnya lah kan, kalau kita nak buat kita nak pelajar ni dia jawab soalan yang berlainan, tak sama macam kawan-kawan yang lain. Kita buat 60 soalan, bank soalan. Kemudiannya pelajar ni kita benarkan jawab 3 kali je. 3 kali. So 3 kali dan kemudiannya nanti dia akan jawab dalam lebih kurang 20 soalan lah. Tapi dia tak sama macam kawan-kawan yang lain. Kawan ni akan dapat soalan yang lain. Itu antara feature yang ada dalam super quizzes tapi tak ada dalam basic account. Okay. Okay, ada quiz. Alright. Okay, adakah anda berminat untuk menerka quizzes? Okay, so tuliskan sebarang persoalan ataupun maklum balas. Nak tengok ni. Memang betul-betul nak guna quizzes ke tak ni? Kan? Ya, berminat sangat. Okay, siapa ni? Pak Isma. Okay, Puan Hanina berminat sangat. Okay. Fadila, ya, saya berminat. Ehsan Ahmad berminat. Okey, Anas, Anwar. Ya, nak jadi pengguna tetap. Okey. Pak Intan dah jadi pengguna tetap dah ni Alright. Ya, sangat berminat. Okey, ada lagi yang lain? Kita tengah fikir-fikir lagi. Boleh ke nak guna je? Boleh, free. Kalau dulu dia tak ada tau integrasi ke dalam Google Classroom. Sekarang ni dia dah ada, memang sangat senang, mudah. Kan. Itu antara salah satulah kenapa saya explore dengan lebih lagi untuk saya belajar quiz sampailah saya dapat certified trainer. Okay. Okay. Minat kena explore lagi, betul. Okay. Okay, ini daripada Puan Nur Aini memang wajib ni. So maksudnya pensyarah kena guna ni. Kena guna. Okay, kena guna quizzes. Guna basic account pun tak apa. Okay dah. Okay,
minat sangat menarik, minat belajar. Betul, sangat menarik lah minat belajar. Okay. So, ada lagi? Okay, saya nak tengok ruangan chat sekejap. Boleh tak? Saya pernah guna psikologi. Okay, masa tu tak tahu nak buat quiz macam mana. Betul. Okay, quiz lagi user friendly. Betul, sangat user friendly. Kita boleh explore je. Okay, kita explore, kita cuba, kita try and error. Macam siapa tadi mula-mula cakap try and error tu. Okay. Alright. Okay, so habis lesson kita. Okay, terima kasih kepada 26 orang peserta. Okay, yang sudi join lah sesi lesson tadi. Kat sini lah yang kita boleh tengok pelajar-pelajar mana yang terlibat dengan lesson. Okay, kalau macam sebelum ni kan kita ngajak-ngajak, budak ni ada ke tak ada ni, tidur ke apa ke, tak tahu kan. So bila kita buat lesson dengan quizzes, so kita boleh tengok siapa pelajar yang terlibat dekat sini. Kita boleh tengok progress lah. Maksudnya pelajar ni memang ada, kan. Cuma dia mungkin dia lebih suka berinteraksi melalui gamifikasi lah, quizzes. Okay, quiz secara gamifikasi. Okay, so terima kasih kepada ini semua. Okay, baik. And then kita boleh juga tengok report. Okay, lihat report kat sini. So kat sini pun kita boleh ada report. Ni. Kalau manalah tahu kan dalam bahagian akademik, pensyarah-pensyarah, cikgu-cikgu ada yang nak kata, betul ke student ni join ni? Betul puan, ni ada ni. Ni report dia. Okay. Laporan dia lah kat sini ada. So kalau nak kata ada parents ni dia nak, saya nak tahu lah progress anak saya ni. So boleh je email je pada parent tersebut. So masukkan email parent. Okay, so kita boleh tengok soalan. Okay, soalan mana yang pelajar ni banyak jawab. Okay, macam ni dia lebih kata lesson lah. So ada kat sini. Okay, pensyarah pun boleh review balik. Okay, tengok balik. Okay, so student ni macam kurang sikit. So next time saya akan masuk lebih lagi pada konten yang ini contoh. So nanti next time pensyarah boleh rancang. Okay, overview ini secara keseluruhan lah. Okay, dan juga boleh print. Ni saya cerita tadi boleh print. Okay, boleh download juga. Nanti dia ada. So kat sini adalah jawapan yang betul, jawapan yang salah, berapa kali percubaan. Okay, masa yang dia buat dan juga akurasi kat sini. Okay, ni masa dia. Okay, masa dia menjawab lah. So kalau nak simpan, just save as PDF je. Dekat sini. Senang sangat. Okay. So setakat ini ada soalan tak sebelum kita buat hands on? Puan, kalau tengah live susah nak access quizzes, ada cara tak? Contoh homework, kalau diorang buat homework macam mana nak monitor markah? Homework kalau kita assign sebagai homework pun kita boleh monitor. Macam saya sebelum kelas tu saya akan bagi kehadiran kepada pelajar. Kehadiran tu saya buat quizzes. So saya tengok dekat sini. Saya akan tengok monitor dekat quizzes pelajar mana yang belum. Contohnya mereka Siti dengan Aminah. You all tak buat lagi ni quizzes, sila buat. So dia tahulah. Oh, pensyarah ni dia tengah monitor. Memang saya tengah monitor. So nanti dia buatlah. Walaupun kita buat secara live ataupun homework, kita boleh juga monitor progress pelajar. Okay. Okay, boleh Pak Intan? Dia hantar keputusan tu dalam email kita. Dalam quizzes ada, dalam Google Classroom pun ada. Nanti saya tunjuk. Okay. Baik, terima. Sama. Alright. Quizzes, quizzes.com. Quizzes.com. Okay. Okay, kat sini ini adalah dashboard untuk quizzes. Okay, platform yang pertama yang kita akan jumpa kalau kita type quizzes.com. Okay, kat sini ada login. Okay, ada juga kalau tak ada account kita boleh sign up lah. Jangan risau, quizzes ni percuma sahaja.
Okey, tak perlu nak berbayar pun kecuali kalau pensyarah atau cikgu-cikgu nak gunakan super quizzes, itu berbayar. Kalau bagi yang tiada akaun, so boleh klik je pada sign up for free kat sini. Okey. So nanti masukkan sama ada nak gunakan telefon ataupun nak gunakan Google ataupun nak gunakan Microsoft pun boleh. Kalau semua ni tak ada, nak gunakan email sendiri pun boleh. Nanti boleh try masukkan kat sini. Macam ni saya nak gunakan akaun Google. Okey, akaun Google. So saya klik pada akaun Google. Dan bila keluar macam ini, dia akan minta kita pilih lah mana satu akaun yang kita nak masuk. Tapi make sure lah sebelum kita nak login masuk ke Quizzes, pastikan kita dah login dulu. Kita dah masuk dulu pada email yang kita nak gunakan. Contoh macam saya nak gunakan email yang ini. So saya klik je lah. Saya klik. And then dia dah masuk terus. Senang sangat pendaftaran dia. Senang sangat. Itu memang yang dah daftar. Kalau yang tak daftar, dia just isi first name, last name, masukkan ada sedikit maklumat, and then terus masuk. Senang sangat. Kalau pelajar pensyarah atau cikgu dah bagi quiz, dah bagi link quiz, pelajar tak perlu pun nak login. Bila dia klik, dia terus masuk quiz. Quizzes. So dia tak perlu nak login email lain. Okay, di sebelah kiri ni adalah beberapa menu lah. Okay, menu-menu yang ada dalam quizzes. Okay, kat sini ada kalau saya klik pada Miss Tani. Okay, Miss Tani, dia akan keluar lah kita punya profile lah macam ni. Okay, ni nama saya. Okay, so ini email yang saya guna. Okay, ini latar belakang saya. Design ni sebab saya lebih kepada design multimedia. Okay, bidang saya lah. And then bidang pendidikan education. Dan saya juga merupakan Quizzes Super Trainer. Ini dia automatic. Okay, dia detect lah kita adalah Super Trainer. So dekat bawah ni ada butang berwarna purple ni. Okay, so dia ada quiz. Ni kita nak buat quiz. Okay, ini kita nak buat lesson. Lesson. Untuk hari ni saya tunjukkan quiz. Okay, saya tunjukkan quiz. Lesson tu insyaAllah nanti next time kita buat lagi. Right. And then kita juga boleh explore. Okay, explore quiz yang lain. Okay, kita ada berjuta-juta quiz dalam ni. Contohnya mungkin kita bidang matematik ataupun mungkin arts ke kan. So kita bolehlah type, contohnya kita nak type storyboard. Okay, multimedia. Kita boleh explore, kita cari quiz yang lain. Okay, inilah contoh. Kan kita klik lah mana-mana. So bila kita klik dia, kita over mouse kita ni, nampak tak dia keluar. Dia akan keluar lah di sebelah kanan ni. Dia akan keluar soalan-soalan yang berkaitan. Kalau tak klik pun tak apa. Tapi kalau kita klik, contohlah ni multimedia interaktif. Okay, kita tengok. Tapi ini lesson. Nampak tak dia tulis kat sini lesson. Tapi saya tak nak lesson, saya nak cari quiz. Multimedia interaktif. Okay. Kita ambil lah animation contohlah animation. So kita klik je. Okay, kita klik. Kita nak pilih ni. Tapi kita kena buat copy and edit. Maksudnya kat sini nanti quiz yang tadi ni yang kita pilih, kita copy, kita masuk dalam kita punya collection. Okay, collection. So kita klik lah copy. So nanti dia automatic masuk dalam kita punya library. Tu. So dah jadi kita punya. So kat sini dah nanti kita boleh ubah sesuai lah sama ada kita nak ke tak nak soalan-soalan ni. Mungkin ada soalan yang kita tak nak. Macam ni tadi sebab bila kita buat, kita explore, kita ambil, kita boleh ambil semua sekali ataupun mungkin kita boleh ambil satu soalan saja pun boleh. Okay. So ini kalau rasa macam tak sesuai, nak buang, boleh. Just buang je lah. Delete. So delete macam ni. Kalau rasa nak edit, boleh edit. Okay, boleh edit. So bila edit dia akan keluar macam ni. Okay, ruangan untuk editor. Dekat sini lah. Contoh mungkin lah. Ni what is the movement. Okay. Okay, so contoh nak masukkan gambar. Macam yang asal ni tak ada gambar kan. Kita tambahlah gambar. So kita klik pada image. And then kita search kat sini.
animation. Contohlah, okey. Animation, kita ambil lah mana-mana gambar. Contoh yang ini mana? Okey, ini kita insert. Okey. Senang sangat. Gambar dah ada, sedia ada. Dah sedia ada. Kita juga boleh gunakan gambar sendiri. Okey. So ini mungkin kalau nak ubah lagi, okey. Nak ubah jawapan boleh je. Mungkin kita boleh buat nak tambah titik ke apa ke kan. Contohlah macam ni. Kalau untuk Google Classroom, okey, dia ada dua jenis soalan yang biasa bila kita buat dia akan auto grading. Okey, yang pertama adalah text box, satu lagi multiple choice. Kalau macam ini, okey, yang ini adalah multiple choice sebab jawapannya adalah satu. Okey, satu. Tapi kalau cikgu Syarah nak buat lebih daripada satu jawapan, okey, so dekat bawah ni kan ada more than one correct answer. Okey, yang ini. So kena on kan toggle ni. Okey, kena on kan dia. Okey, so kat sini lah baru kita boleh pilih. Contoh mungkin dia ada 3 je jawapan ataupun mungkin dia betul semua. Contoh. Okey. Ini kalau kita nak buat auto grading. Okey. So ni boleh ikutkan satu jawapan je ni. Okey, so saya off balik lah. So ada 2. Satu multiple choice, satu lagi text box. Text box tu kena pastikan kena klik dekat bawah ni. Okey. Kat atas ni pun ada jenis-jenis soalan. Ada multiple choice, ada pull, fill in the blank, okay, ada open-ended, draw, audio, video. Audio ni mungkin nak buat sila nyanyi lagu negaraku, contoh. So nanti diorang akan ni lah, partisipan dia akan bagi dalam jawapan dalam bentuk audio. Dia akan nyanyi and then record masuk dalam quiz. Sama juga macam video. Okay, yang penting kita kena ada. Cuma kadang-kadang partisipan ni kadang-kadang audio dia tak berfungsi. Alamak, mic rosak lah. Alamak, tak ada kamera lah. Macam tu. So dia boleh skip soalan tersebut. Kan? Okay, right. Okay, dan kat sini juga dia ada add answer explanation. So kita boleh tambah dia punya bila nanti peserta menjawab, okay, dia menjawab, and then kita boleh tambah orang kata pengukuhan, sesi pengukuhan kat sini. Kita boleh tambahlah kenapa jawapan dia macam ni. Kalau nak tambah image ke, nak tambah audio ke, nak tambah video pun boleh. Tapi ini pada super quizzes lah. Untuk basic dia tak ada. Saya just maklum tunjuk je lah kepada peserta kan mana yang quiz, mana yang super, mana yang basic tu. Okay. So bila dah siap dah ni, so boleh save saja. Okay, save saja. Okay. So ini kita boleh letak banyak-banyak soalan boleh, 50 boleh, 60 boleh. Okay, mungkin ada yang nak buat bank soalan pun boleh. Okay, macam ini berapa soalan ni? Kurang 19. Okay, 19. Kalau kita nak tambah soalan baru, kita klik je pada atas ni. New question kat atas ni. Kalau kita rasa kita, alamak susahnya nak buat soalan yang baru kan, kita nak cari soalan yang lain. Kita pergi dekat teleport. Okay, kat bahagian search ni, kita klik, kita type lah animation. Okay, saya type animation, saya search. Okay, saya tak nak lah macam penatnya nak fikir soalan yang baru kan, ambil masa. Okay, saya ambil lah yang mana-mana yang sesuai lah kan. Contoh saya ambil ini. Okay, sudah ada. Okay, ni contoh saya nak masukkan soalan yang ini. So, saya klik add question kat sini. Okay, kalau kita nak masukkan semua pun boleh. Kita klik je pada ni add all semua soalan. Okay, kita add. So dia dah masuk. Tadi berapa soalan? 19 kan? Dah tambah 1 dia jadi 20. Kalau saya tambah lagi semua, so dia akan bertambah lagi lah soalan. Dah jadi 33 soalan. Okay. Kat atas ni juga dia ada juga filter. Kita nak cari universiti je, so kita klik lah kat sini. Okay, subjek apa, contoh kita nak masukkan komputer. Okay, number of question kita nak dalam 10 je. Okay, language pun kita boleh cari, carilah okay, nak English macam tu. So nanti dia akan keluar. Okay, okay,
So dia dah keluar kat bawah ni. Just kita klik lah mana-mana yang kita rasakan sesuai. So kita baca dulu, tengok dulu sesuai tak dengan konten subjek kita. Okay, kalau kita rasa sesuai, kita just add sahaja. Dia boleh masukkan. Tapi jangan lupa tak, bila pilih quiz ni pastikan baca dulu. Lepas tu tengok jawapan. Jangan main ambil lepas tu terus postkan. Kalau boleh kita baca dulu lah. Dan paling terbaiknya adalah kita cuba sendiri. Kita cuba dahulu soalan tu, barulah kita edar pada participant. Okay. So ini contohlah saya add. So dia dah masuk. Okay. Senang sangat. Kalau nak buat soalan yang baru, just klik je pada soalan yang baru. Kat sini ada multiple choice, ada pool. Okay, ada fill in the blank, ada open-ended, ada draw. Draw ni mungkinlah nak buat macam tak naklah bagi soalan yang susah kan. Nak bagi hari ni macam mana mood. Mood, your mood. Okay, so nanti participant akan lukis lah. Bulat, mata, senyum kan. Itu pun dah kira satu interaksi dua hal lah bersama dengan participant. Okay. Alright, so dah masukkan soalan. Okay, kemudiannya kita nak save ni. Okay, nak save. Kalau macam ni yang asal kan, so kita boleh je buang. Kita boleh buang, ini yang asal, dokumen asal. So kita nak ganti lah. Kita tak naklah ambil gambar yang sama macam kita ambil cikgu-cikgu lain punya quiz. So kita gantikan yang baru. Kita buang aja. Okay. So kita klik pada tos sampah ni, and then kita kalau kita nak masukkan yang dalam dokumen yang dalam kita PPC, okay, desktop ke device kita ke, kita klik je kat sini. So nanti dia akan keluar. Okay, contoh macam inilah kan. Tapi kalau kita nak ambil daripada internet, just kita klik je lah kat sini. Masukkan tadi contoh animation. So dia akan keluar banyak kat sini. Okay, so kita pilihlah mana-mana yang kita rasakan sesuai. So saya ambil ini, and then saya insert. Okay, so grade tu boleh tukar. Okay, saya ambil contoh lah, ini university. Okay, apa beza public dengan private ni? Okay, kalau public ni, maksudnya soalan yang saya buat ni, cikgu-cikgu lain boleh gunakan. Okay, boleh gunakan, boleh ambil lah. Jadikan mereka punya soalan quiz sendiri. Kalau kita ambil private, so maksudnya dia hanya untuk kita saja. Orang lain tak boleh nak view. Itu okay. So yang ini saya nak buat public saja. Okay, so saya save lah. Okay, save, and then kita save sekali lagi dekat sini, belah kanan ni. Okay, dekat atas ni. Okay, kita save. Okay, so kita dah ada soalan lah kat sini. Okay, dah ada soalan. So boleh je baca balik, nak tengok balik, nak edit balik boleh, klik je pada edit. Ataupun mungkin nak print, nak tengok kan rasa macam tengok orang kita pening je, tengok kan banyak sangat soalan ni, pening. Okay, so kita boleh klik pada print. Okay, klik pada print. So dia akan keluar macam ni. Kan dia dah siap lah susun macam dalam bentuk ni lah kertas soalan. Kertas soalan kan. So dah ada kat sini. So kat sini kita boleh tentukan sama ada kita nak bagi dia jawapan ke tak. Takkanlah kita nak bagi jawapan kan, kita mesti off kan dia. Okay, so answer key banyak ni. Okay, saya klik pada answer key ni. Okay, tengok ada tak dia bagi jawapan. Dia bagi jawapan kat bawah. Kan, takkanlah kita nak bagi jawapan. Tapi kalau mungkin kita nak check kan, kita nak nak check, boleh je untuk kita sendirilah, bukan untuk belajar kan. Alright, okay, so task. Okay, saya off kan, check spot. Check spot ni yang inilah. Okay, show answer. Soalan ni kita nak secara rawak ke tidak. Okay, dia secara rawak. Kalau tak nak, kita offkan je. Jawapan pun sama. Okay, and then ni fontnya kita boleh besarkan, besar lagi pun boleh. Biasanya saya buat dia medium lah. Medium saja. So rasa dah okay, boleh print je. Ni print, ataupun boleh save as sebagai PDF. Mungkin ada
serta-serta soalan ni yang macam kita tak naklah nak buat quizzes, kita nak buat dalam bentuk kertas soalan. Boleh. Boleh gunakan quizzes untuk kita create soalan dalam bentuk kertas soalan. Sangat senang. Okey. Save as lah. Lepas tu masukkan dalam Google Classroom. Okey. Okey. Okay, so kat sini ada library. Okay, tadi ni explore, kita dah explore. Okay, library. Library ni adalah soalan-soalan yang saya dah buat dah. Saya dah guna. Banyak ni. Saya gunakan untuk subjek saya lah. Saya mengajar subjek pengajaran Malaysia. Okay, aplikasi komputer, multimedia, fundamental. Okay. So, macam saya bila mengajar, okay, bila kena subjek yang sama, tak susah pun, kita gunakan yang daripada semester lepas, kita edit sikit-sikit je. Kemudian kita gunakan lagi untuk pelajar yang baru. Sangat senang. Okey. Banyak. Okey, dan kat sini pun ada report. Okey. Ini report. Okey. Jom belajar quizzes. Okey, ini report-report yang sebelum ni lah. Kelas kan. Okey, saya buat contoh. Kebanyakannya saya buat dia sebagai kehadiran lah. Ada juga ujian saya buat, okay, tapi saya settingkan dia unlimited. Okay, limited. Adalah beberapa feature yang saya rasa kena tak adalah redemption question tu, tak ada power up tu, tak ada. Semua tak ada lah kan, sebab dia kata ujian memang tak ada lah kan. Macam tu. Okay, so nampak tak kat sini kita boleh reopen balik. Tapi dia cuma valid untuk super account. Okay. Cuba pilih satu mana satu. Okey, saya klik pada ni. Ni. Okey, ni contohlah pelajar-pelajar yang dah jawab. Okey, ni yang tak jawab ni dia tak datang. Okey, dia memang tak datang. So dia tak, kehadiran dia tak ada lah. Okey. So ini pelajar ni dia betul semua. Okey, dia jawab 15 soalan betul semua. Dengan ketepatan akurasi dia 100%. Ini markah dia. Okay, so ini markah dia. And then kita boleh tengok soalan. So ramai peserta, 10 peserta dia jawab jawapan A. So kita boleh tengok dekat sini. So kita boleh tengok juga kenapa dia jawab B ni kan, kenapa dia jawab D. So kita mungkin boleh kita boleh ulang balik lah, buat revision dengan pelajar. Okay, grafik interchange files ni macam mana, grafik emotion ni macam mana. So kena bezakan lah chief ni stand for apa, macam tu. So kita boleh planning next class, kita cakap kita kena reverse balik lah apa yang mungkin yang mana-mana yang merah-merah ni kita boleh approach balik dengan pelajar. Okay, yang hijau ni tak ada masalah, okay je. Cuma merah-merah ni je lah. Okay. Puan nak tanya, reports ni dia automatik keluar lepas student dah jawab quiz Kalau selagi tak jawab tak ada reports kan? Kita tengok tadi pelajar yang tak jawab tu tak ada. Student has maksudnya macam kami baru contoh nak create kan? Nak create maksudnya dekat ruangan reports ni kosong lah kan? Betul. Maksudnya kalau quiz ni kami dah edarkan, masa dia dah buat baru masuk. Tak, dia masa kita dah edar, okay, contohnya saya bagi homework ataupun live, dia dah ada dah ini. Nanti dia ada pergerakan kat sini. Kita nampak bila kita start edar, contoh kalau kita share link tu. Betul. Saya nampak lah, okey, Nabila you tak jawab lagi ni. Ataupun mungkin dia dah jawab 5 soalan. Kenapa you berhenti? Ada masalah ke? Puan, saya ada masalah internet. Okey, tak apa. So kita maklum kat situ. Macam tu. So memang bila kita dah share kepada pelajar, kita boleh tengok progress. Tiba-tiba kan dia stop. Dia dah jawab 10 soalan, lagi 5 soalan tak jawab. Mungkin dia blackout ke rumah dia kan. So kita follow up dengan pelajar. Awak mana ni, tak siap lagi ni? Okey puan, rumah saya blackout. Okey, nanti sambung balik. Apa yang menarik quizzes ni, pelajar dia boleh sambung balik. Okay, dia boleh sambung balik lah kalau dia pending. Okay.
So kat sini kita boleh tengoklah merah-merah ni yang Kalau salah. dia sambung balik tu maksudnya dia katakanlah dia blackout tu, so link dia dah terputus lah kan. Maksudnya dia terkeluar, kemudian dia klik lagi sekali link tu, kemudian dia masih save username sama. dia. Betul. Dia akan dapat yang samalah, dia akan detect balik. Maksudnya sambung saja, continue jawapan yang Betul, tadi. sambung saja. Betul? Senang sangat sebab dia dah simpan save siap lah. Quizzes automatic. Okay? Puan, Ya. nak tanya je contoh kalau macam kita buat kehadiran guna benda ni, kehadiran satu sekali dengan kuis and then kita continuous guna benda ni, saya nak tanya banyak mana kita boleh simpan dalam folder ni, ke macam nanti akan sampai satu tahap dia akan penuh, so kita kena transfer ke file lain pula. Dalam quizzes setakat ni dia tak ada terhad. Maknanya unlimited lah. Limited. Tak terhad. Okay. Cuma dia bezanya dia ada feature-feature yang kita mungkin tak boleh nak guna kalau kita gunakan basic account. Kalau super account tu dia banyaklah, lebih lagi. Macam tu lah. Okay. Alright. Okay, so dekat sini ni soalan. Okay, ni overview dia secara yang lebih ringkas lah. Kita boleh tengok soalan mana yang pelajar ni okay, mana sangat ada salah ni. Okay, contohnya ini soalan nombor berapa ni? Soalan nombor 11. So berkenaan dengan type of animation. So kat sini lah nanti pensyarah boleh, cikgu-cikgu boleh tekankan lagi lah kepada pelajar, okay, untuk topik tersebut. Kita boleh tengok, ya jauh ni tak ada masalah, okay macam ni kan. Ni macam cemerlang ni, okay, maksud dia tahulah 2D tu apa maksudnya kan. Okay, right. Kemudiannya kita boleh delete, kita boleh print, okay. Kita print, kita klik. So ni ada kat sini. Ini lebih detail lah. Nak simpan kan, mungkin nak record, nak tengok kan. So kat sini dah ada laporan. Okay. Lagi participant summary. Okay, kita check. Okay, kat sini ada. Okay. Adalah dia punya 15 soalan, ada 15 orang. Okay. Kadang-kadang kita ni di peringkat Politeknik Community, cikgu-cikgu saya rasa kena ada bukti kan, betul tak? So ini yang kita boleh jadikan dia sebagai bahan bukti lah yang memang kita telah melaksanakan. Okay. Dan kita boleh juga download. Okay, download kat sini. Kita kat sini juga kita boleh view quiz. Okay. Boleh tengok balik. Sebelum nak bagi pada pelajar tu mungkin kita boleh tengok balik. Tengok balik soalan. Okay. Flashcard ni just nak tengok je lah. Flashcard ni kita nak macam view je. Okay, nak tengok soalan dia. Apa soalan dia, apa jawapan dia. Okay, ni saya tak bagi. Ni just nak tengok contoh je. Okay. Okay, so ini soalan dia. Okay, kita nak tengok jawapan dia apa, kita flip je. So ini jawapan dia. Kadang-kadang bila kita dah buat tu, kadang saya rasa kena check ni, takutlah kan tersalah bagi soalan, tersalah setting jawapan kan. So kita boleh check semula. Okay, ni. Okay, so saya nak masuk classes. Okay, so sekarang ni untuk yang belah kiri ni kalau nampak ada classes kat sini. Okay, sebelum kita nak integrasi ke dalam Google Classroom, okay, dia ada dua perkara yang kena buat. Okay, yang pertama adalah kena pastikan ada account quizzes. Tak kisahlah basic ke super ke, kena ada. Okay, bila dah ada account quizzes, yang keduanya kena ada account Google Classroom. Saya pasti kat sini semua pensyarah, cikgu-cikgu semua dah ada Google Classroom sendiri kan. So kena ada dulu lah dua perkara ni, account quizzes dan juga Google Classroom. Baru kita boleh integrasikan quizzes ke dalam Google Classroom. Okay, kalau terlihat di dashboard classes ni, kat sini ada psikologi dan juga canvas. Dan juga kita boleh create a class sendiri. Tapi kalau macam ini dia hanya berada dalam quizzes sahajalah. Okay, kalau classroom, ini nanti dia akan quizzes tersebut akan ada nanti akan keluar di dalam
Google Classroom. Okay, saya ni banyak ni. Okay, saya ada beberapa lah. Sebenarnya ada beberapa lagi. Okay, tapi saya dah simpankan dia mana ya. Sampai hilang dah. Okay. Okay. Sebelum nak integrasi, okay, klik pada Windows Classes, klik pada Classroom. Okay, ini. Okay, ini. Okay, klik. Okay, saya nak guna, kita boleh gunakan beberapa akaun. Okay, macam quiz ni saya gunakan akaun personal, okay, sendiri. Okay, tapi Google Classroom saya ni, saya gunakan email college. Kalau kata nak gunakan akaun, contoh akaun yang rasmi, yang OneGovUp tu, okay, pun boleh. Just klik je pada switch account yang ini. Okay, so klik. Tapi saya tak nak gunakan yang OneGovUp tu, saya nak masukkan masih lagi nak gunakan yang ini. Saya nak gunakan email saya personal lah. Okay, ini. Satu quizzes kita boleh gunakan beberapa akaun Google. So dia senang lah kat situ. Okay. Okay, allow. Okay, kemudian dia dah kita tunggu. Okay, bila dia dah dia dah ada macam link kat situ, so dia akan keluar ni lah, keluar satu tertingkap. Okay, nampak tak tadi kan saya guna akaun KKPGDL kan. Okay, so ini saya gunakan akaun yang personal lah. Okay, so saya nak masukkan kelas Google Classroom yang saya create hari ni. Okay, gamifikasi dalam PDP. So saya nak ambil kelas ni, ada 24 orang pelajar. Okay, yang bawah ni require a parent ni, just kita tak payahlah, kita tak payah tikkan dia, kita biarkan dia disable je. Okay, and then kita klik next. Kat ini, kalau kat sini ada contohnya ada 2-3 kelas, boleh je klik 2-3 kelas. Okay, ini saya tak klik lah, nanti kan terkejut pula orang lain kat sini kan. So saya klik gamifikasi je. Okay, next. Saya klik next. Ini kita nak buat integrasi so kena buat dulu. Nak view kelas boleh, dapat kelas important success. Dia dah, maksudnya dia dah berjaya lah. Okay, dia dah berjaya input kelas tersebut ke dalam quizzes. So nak view pun boleh. So ini. So kita dah berjaya masukkan satu Google Classroom. Okay. Okay, so bila dah buat kita punya classes, kita pergi tengok bawah ni dulu ada tak apa lagi. Okay, ini memes. Okay, memes ni kita boleh buat sendiri. Okay, ni saya tak tunjuk lah hari ni. Okay, okay, lain ni. Okay, so sekarang ni saya nak masukkan, okay, saya nak masukkan satu quiz. Okay, saya nak create satu quiz. Okay, saya pergi kat new. Okay, kita nak buat pasal apa ni, contohlah kan, kita nak buat, kita nak test lah kan, contoh, and then kita pilihlah subjek yang berkaitan. Contoh kita buat social study, and then kita next saja. Okay, sukan tradisional ada tak keluar? Okay, kita search. Kalau kata nak by filter, just klik je kat mana-mana kat sini lah. Tapi saya just nama umum je. Okay, tradisional ni okay, so dah ada lah 7 soalan. So saya nak senang, saya ambil je lah 7 soalan ni. Saya ambil semua. Okay, saya ambil semua, saya masukkan. Okay, dah. So dah masuk. Okay, ini soalan lah. Kalau rasa macam kita nak edit, nak tambah ke, nak apa ke, boleh just kita klik pada edit. Okay, edit. Kan, contoh macam alamat gambar ni tak best je, kita buang lah, tambah gambar yang baru, congkak. Okay, so tambah lah gambar kita nak ambil, so insert. Okay, so dah ada. So tengoklah jawapan dia betul tak, 16 ni. Ini jawapan yang dah sedia ada. Okay, kalau kata nak tambah lagi jawapan,
gunakan checkbox, jangan lupa klik pada bawah ni more than one correct answer. Okay, klik ni. Okay, kalau satu je jawapan, so maksudnya kat sini kita kena offkan dia. Right. Kalau nampak answer explanation pun boleh, klik je pada sini. Okay, and then save saja. Okay, saya nak ubah dia punya tajuk tadi tu permainan tradisional. Okay, so pergi dekat mana? Okay, and then kita save saja. Okay, gambar. Okay, gambar setakat ini kosong lagi. Okay, dia kosong, tak ada lagi. So kita masukkan gambar. Masukkan gambar yang berkaitan. Okay, masukkan gambar. Contohlah gambar ni. Okay, just insert saja. Nak upload dalam komputer boleh. Please try. Okay, ni tak boleh. So kita masuk ni. Nak upload daripada komputer pun boleh. Biasanya kalau upload daripada komputer ni, saya biasa buat editing gambar gunakan Canva. Sekarang ni Canva dia sangat feature yang sangat bagus. Okay, kebanyakan designer kalau dekat syarikat swasta pun dia gunakan Canva juga untuk design. Saya pun kadang-kadang guna juga Canva. Okay, buat video, buat buat design pun gunakan Canva. Okay, so ni kita settingkan dah. Contoh okay, so saya buat public and then saya save dah saja. Okay, so saya rasa okay ni kot. Okay, okay, and then kita savekan saja. Save lah. Alright, so saya nak jadikan dia sebagai homework. Tadi kita dapat live kan, so saya nak jadikan dia sebagai assign homework. Okay, saya klik pada assign homework. Okay, dekat sini dia ada deadline dia lah. Okay, kita nak buat sampai bila. Okay, tarikh akhir untuk pelajar ini partisipan menjawab. Ataupun kita nak buat no deadline. No deadline ni hanya pada quiz super sahaja. Okay, so kat sini kita boleh settingkan dia lah. Hari ni hari Jumaat, esok Sabtu kan. Contohnya kita klik kat sini. Okay, so kita bagi masa dalam satu hari lah untuk partisipan menjawab. Ni saya nak bagi rehat lah. Okay. Kemudiannya okay, kat sini okay, ni penting kena assign to kena assign kelas. Okay, so klik pada select ni, select. Kemudian bila tadi kita dah buat classes, kita dah setting kat dalam quizzes ni, bila kita nak assign to class, dia dah automatic. Tapi kalau kita tak buat tadi yang classes yang belum saya tunjuk itu, nanti dia tak keluar secara automatic. So nanti sama juga cikgu-cikgu pensyarah kena patah balik pergi classes, kena buat sekali lagi, kena buat lah, kena settingkan dia siap-siap. Kalau tak setting, nanti dia tak keluar. Kalau dah setting, nanti dia akan keluar macam ni lah. Okay, so kita just klik sahaja. Klik, ataupun mungkin kita nak ambil student yang tertentu saja. Mungkin dalam ramai-ramai ni mesti ada seorang yang mungkin baru masuk. Puan saya nak masuk quiz kursus gamifikasi, tapi saya lambat sikit masuk, boleh. So yang lain ni mungkin dah jawab. So kita tick je lah yang kita nak apa, kita nak bagi. Okay, so kalau macam ni case ni adalah saya nak bagi pada semua. Right, so saya klik next sahaja. Okay, ni saya buat. So namakan tajuk dia apa. Okey, kat bawah ni mungkin kita nak letak sedikit penerangan lah. Nak letak boleh, tak letak pun boleh. Okey, so yang bawah ni kita boleh tentukan sama ada kita nak terus post kita punya quizzes, ataupun kita nak macam mungkin kelas kita ada kelas pukul 2 petang ni, so kita nak letak jam 2 petang ni pun boleh kita tentukan masa bila quizzes akan setting. Okay, akan post lah ke dalam Google Classroom. And then kita dah setting ni semua, kita save sahaja. Okay, so dia dah ada kat sini. Kalau kat sini ada 3-4, so maksudnya dia ada 3 atau 4 Google Classroom. Macam saya ajar pengajian Malaysia, so dia ada banyak kelas, ada contohnya 5 kelas. So kat sini saya ada 5 kelas. Contoh.
Okay. Tapi saya lebih suka satu game ni satu kelas je saya buat sebab saya senang nak monitor. Kalau dia satu game ni ada 5 kelas contoh, saya nak monitor tu susah. Sebab dia dah campur-campur dengan pelajar-pelajar yang lain. So sebaiknya satu game ni satu kelas sahaja. Okay. And then kemudiannya, okay, ini participant. Okay, terms ni maksudnya nanti berapa kali percubaan yang peserta boleh buat lah. Kita nasihatkan supaya kita gunakan unlimited lah, kecuali pada kes-kes yang tertentu. Tertentu tu mungkin ada yang cikgu-cikgu nak buat ujian kan. So taklah beberapa, okay, mungkin 2, mungkin 1 ke 3. So ni saya nak buat unlimited. Okay, unlimited. Short answer during activity ni, masa activity tu nanti jawab peserta dia boleh tengok jawapan selepas dia menjawab lah. So kat sini dia tahulah apa jawapan tu kan. Kalau yang macam kat bawah ni short answer after activity ni, selepas aktiviti nanti dia tahu jawapan. Kan macam gini dia dah tahu dah jawapan. Kan. Right. So adaptive learning ni dia lebih kepada bank soalan. Macam saya cakap tadi ada 60 soalan, pelajar cuma boleh jawab 2 atau 3 kali sahaja. So soalan yang dia jawab tu adalah soalan yang berlainan. Okay. Power ups ni adalah untuk kita motivasikanlah para peserta, okay, untuk dia dapat bonus lah, untuk lebih menyeronokkan lagi game tersebut. Okay, untuk timer ni biasa kita gunakan default timer. Okay, default timer. Kalau untuk default timer, okay, default timer, bila peserta jawab dia akan dapat 600 markah. Okay, bila dia menjawab lagi dalam jangka masa yang kita tetapkan, dia akan ada tambahan lagi markah di antara 0 hingga 400. Tu. So biasa kita gunakan default timer lah. Okay, kalau test timer, kalau kita off timer ni, test timer ni untuk super account. Okay, untuk super account. Test timer ni kalau dia betul dia dapat 600. Kalau dia salah dia kosong terus lah, dia tak ada apa-apa tambahan bonus. So kita biasa buat default timer lah. Okay. Untuk show leaderboard, ni yang tadi tu yang progress pelajar tu, so kita boleh tengok. Okay, kita nak soalan secara rawak ataupun jawapan secara rawak, dan kita nak redeem. Okay, so kita peserta ni dia boleh jawab balik soalan yang dia dah pernah salah. So kita beri peluang, kita beri motivasi kepada pelajar, kita galakkan pelajar untuk dia menjawab. Kita kena klik pada butang ni lah. Okay, dan kita of course lah, kita nak lebih menarik lagi, kita letakkan music. Show memes ni yang pada default ni kat bawah ni. Okay, kalau nak buat sendiri pun boleh. Setakat ni saya tak pernah buat lagi lah, kan, tapi dia boleh buat. Kita boleh buat sendiri. Okay, so dah ada semua ni, cek balik semua. Okay, cek balik and then klik pada assign. Nah ini button warna purple ni. Okay, assign. Okay, so tengok dalam Google Classroom. Okay, sudah masuk. Okay, dalam Google Classroom ni tidak masuk kat dalam stream dan juga classwork. Okay, so para peserta bolehlah try jawab. Ni saya buat sebagai kehadiran. Kehadiran. Boleh jawab sebagai kehadiran. Okay, so kita boleh buat topik kat dalam Google Classroom ni, kita boleh buat topik. Okay, saya buat kat sini kehadiran khusus. Saya rasa untuk Google Classroom ni ramai yang cikgu-cikgu, okay, pensyarah memang dah tahulah macam mana cara nak buat. Okay, klik pada butang berwarna pink ni. Okay, and then cari perkataan topik. So ini kita just drag je lah. Yang tadi yang kita rasa ke dalam Google Classroom kita drag. Okay, drag. So kat sini ada 25 orang, okay, pelajar, okay, participant. So setakat ini belum lagi ada yang buat. Okay, pelajar dia akan jawab. Kalau dalam bentuk handphone dia akan Android, dia klik pada mobile link. Kalau dalam bentuk web dia klik yang inilah. Okay, so dia klik ni. So bila saya klik assign ni, so sekarang ni belum lagi ada. Lagi adalah mana yang menjawab. So saya nak tengok ada tak yang jawab ni. So saya refresh balik. Okay, so dah ada yang menjawab. Ni lah. So kita boleh monitor. Okay, so kat sini Cik Anwar belum lagi. Okay, Cik Anwar ni tengah buat ni kot saya rasa ni. Okay,
Puan Asmira, Puan Aziza, Puan Zati, ni belum lagi ni. Saya sebelum monitor. Contoh Siti, awak ni tak jawab lagi ni, mana ni? Sila jawab sekarang. Dia ingat pesara tak monitor. Okey, so pesara sebenarnya monitor. Okey, mereka pun kadang-kadang terkejut, macam mana Pak Azrin boleh monitor ni kan? Kita boleh tengok pelajar ni dia join ke tidak kelas kita sebenarnya. Kadang-kadang bila kelas biasa ni kadang betul ke ni student ni join ke saja buka je Gmail tapi orangnya memang tak ada. Contohlah bila kita bagi quizzes, kita tahulah pelajar ni dia memang terlibat secara langsung. Okey, sama juga lesson tadi. Okey, lesson tadi pun kalau kita present pakai slide yang biasa, kita tak tahu pun pelajar ni dia betul ke dia ni ada ni kan. Bila kita buat lesson, kita tambah sikit elemen games, gamifikasi, so kat situ ada juga progress pelajar, so kita tahu pelajar ni memang terlibat pada sesi tersebut. Okey. Okey, terima kasih yang jawab ni. Okey, so ini saya buat dia sebagai kehadiran. Okey. Unik kehadiran hari ni. Kehadiran pun guna quiz. Kan? Okey, right. Okay, boleh jawab dulu. So saya nak tengok dalam Google Classroom. Ada tak? Dah ni. Okay, so 20 orang tengah belum buat lagi. So 5 orang dah ada markah. So nak tengok markah 5 orang ni. Ni. So nampak tak? Dia dah auto grading kat situ. Sangat senang. Okay, sangat senang. So bila saya nak klik kan ni, saya nak tengok contoh yang 100% ni kan. Saya nak tengoklah dia punya progress. Mana Puan Nuraini. Puan Nuraini. Okey ni. So saya klik pada Puan Nuraini. Okey. Saya boleh tengok dekat sini. Okey, semua jawapan dia adalah betul. Okey. So kita boleh tengoklah progress pelajar tersebut. Okey. So soalan pertama dia jawab lebih kurang dalam 4 saat. Okey. Soalan yang kedua 3.1 saat. Okey, masa yang diambil 6.2. So dia dah jawab semua soalan lah. Okey. Ini akurasi untuk individu, yang ini untuk kelas. So maksudnya baru 60% lah yang menjawab. Kan? Jawab dengan tepat lah. Okey. So kita boleh tengoklah soal report yang lain-lain juga. Kita klik dekat atas ni. Baik. So saya nak tengok yang okey, Puan Hanina. Contohlah kan, kita tengok Puan Hanina. Okey, kita tengok Puan Hanina. Kenapa Puan Hanina ni dapat berapa markah ni? 57 ni. Nak tengok kat mana Puan Hanina ni. Mungkin ni soalan yang pertama. Soalan pertama pun dia salah. Okey, so maksudnya mungkin Puan Hanina ni dia jarang tengok cerita Pepin. Contoh. So kita boleh simpulkan kat situ. Okey. So maksudnya kalau akan datang ni saya kena tayangkan lah cerita Pepin ni supaya tahulah kan apa benda ni. Contoh lah, itu contoh. So ini ni mungkin okey, so nampak tak? Kita tahu kat mana yang student tu topik yang dia kurang lah. So kita kena top upkan balik lah. Kita kena buat revision balik dengan pelajar. Rancang balik PDP kita untuk sesi yang akan datang. Ada 15 orang. So nampak tak dia secara automatik. Tapi jangan lupa untuk quizzes yang secara auto grading ni dia cuma kira check box multiple choice. Untuk pool, untuk appended tu dia tak kira lah. Okay, itu kita kena buat secara manual. Right. Puan, ni bila dia link dengan Google Classroom ni, quiz ni, dia punya markah dia terus masuk dekat ni juga dekat apa ni? Betul. Dekat Google Classroom ni Betul, dia terus update auto grading terus. Dia bukan markah tu bukan sahaja ada di Quiz tetapi juga serentak dia ada di Google Classroom. Ya, betul Puan. Bila kita linkkan dia lah. Bila kita dah integrasikan dia, and then kita boleh tengok juga dekat quizzes ni. Status yang terkini. Contoh kita kena refresh balik lah kan. So kita tengok nampak sudah dia terbaru. So kita boleh tengok lah. Okay. Sangat-sangat mudah. Sangat senang. Dah tak perlulah nak ambil masa lagi, nak tanda lagi. Patut-patut ada mesyuarat nak tanda lagi. Alamak, besok. Lama lupa nak tanda kan. So bila dengan quizzes kita integrasi dalam Classroom, dia dah automatic grading. Okay, sudah adalah nampak ni. Dan kalau nak macam nak download, pesara nak download pun boleh, nak print pun boleh progress pelajar. Ini tadi saya dah tunjuk lah kan. Okay. So ini nak lebih detail boleh klik pada question overview secara keseluruhannya lah. So mana soalan yang paling dominan yang pelajar banyak salah ni. Ni apakah permainan yang sedang dimainkan dalam gambar ini?
So ini nanti mungkin pensyarah atau cikgu kena buat revision balik lah dengan pelajar. Okay, right. Okay, so dah lebih 12 lebih. Right. Okay, saya nak tunjuk sikit je. Okay, kelas saya. Okay, dah ramai dah ni. Ramai 100% ni. Okay, so one hand in. 10 orang tak buat lagi. 14 dah ada markah. Okay, 15. Right. Okay, laju ni. Okay, terima kasih. So yang ini saya ambil dia sebagai kehadiran ya. Untuk hari ni. Okay, untuk sijil nantilah. Okay, saya tunjuk contoh jugalah untuk kelas saya. Kelas saya gunakan juga untuk quizzes. Saya dah guna dah 2 semester. Dan alhamdulillah sangat membantulah. Okay. So kat sini lah saya boleh tengok progress pelajar ni. Ni kan. Drag dia masuk. Okay, dia masuk. Ada 14 minggu kan. So susun lah. Susun comel-comel kan. Ni attendance. Okay, course outline. So ini dalam Google Classroom. Okay. So kita boleh tengok lah pelajar punya ni. So 10. So dia dah automatic kita boleh tengok kat sini. So sini 10 orang pelajar dia hadir, seorang dia tak hadir. Okay, macam tu. Puan nak tanya. Tadi terlepas sikit dekat kita punya report sebelum kita dah buat quiz dah hantar Google Classroom, kat Google Classroom pun ada. Dekat report ni dia macam ada warna merah end assignment tu, klik untuk apa? End assignment. Jangan lupa kalau rasa macam dah nak rasa macam dah tak nak lagi pelajar menjawab, boleh klik pada end assignment. Maksudnya kalau dah habis due date dia, contoh last date katakanlah Ahad macam puan buat tadi, lepas tu kita selepas student dah semua dah lengkap dah hantar, dah jawab, kita end assignment lah. So tak siapa taklah terkacau tiba-tiba orang klik ke apa ke. Betul. Kita headline apa benda. Lupa. Terima kasih sebab ingatkan. Kalau macam kadang-kadang ada student baru kan masuk, contohlah mungkin minggu 3 tu ada lagi student baru masuk, tiba-tiba kita end assignment kan, kita rasa macam semua dah jawab tapi rupanya ada pula student baru pindah masuk, kita boleh juga reopen balik. Tapi itu hanya untuk super quiz, untuk basic account tak ada. So maksudnya kita mungkin alternatif lain, kita boleh buat satu quiz yang barulah, quiz secara semua quiz yang sama, tapi kita buat khas untuk pelajar tersebut sebab kita boleh pilih kan pelajar yang mana yang kita nak, ataupun kita boleh pilih satu kelas. Kat situ ada pilihan lah. Okay, so tapi jangan lupa end assignment ya. Yang kalau tadi kan macam quiz tu dia banyak option cara quiz, ada yang cara tugas fill in the blank tu kan. Kalau fill in the blank tu kita buat tugasan pun boleh kan? Boleh. Boleh. Dia ada had tak jumlah perkataan ke, huruf ke untuk fill in the blank? Dia ada paragraph. Dia ada short answer, yang tu. So macam kalau kita bagi soalan tugasan, dia boleh fill in the blank pun boleh jadi untuk tugasan juga tak semestinya quiz kan? Betul. Cuma kalau nak kata markah tu di grading siap-siap tu dia taklah, maksudnya kita kena semak secara manual. Kena semak. Dia ada markah kalau student jawab kan? Ada tak kita kena klik button apa-apa macam mana tak perlu, macam mana tak di-gradekan automatic tu macam mana? Dia itulah saya kata dia cuma untuk checkbox dengan multiple choice. Multiple choice. Automatic kalau kita pilih yang lain tu tak, dia kita kena grade sendirilah. Betul. Betul. Multiple choice dan juga checkbox saja. Okay. Right. Ada lagi soalan? Saya rasa macam dah okey kot. So macam dah sampailah apa yang saya nak sampaikan pada hari ini. So kita dah buat quiz dan tambahan lesson hari ni belajar macam mana juga sikit-sikit nak buat lesson tu kan. Macam mana bila kita approach terus dalam quizzes ni, macam mana lesson tu digunakan. Okay, dan kita dah integrasikan quizzes tersebut ke dalam Google Classroom. Okay, so Puan, nak tanya satu lagi soalan. Adakah akan ada khusus untuk menggunakan quiz ini untuk create lesson? Ada, insyaAllah memang ada dalam perancangan. Okay, tapi bukan sekarang lah.
mungkin lepas inilah kan. Lepas ini. Okey, insya-Allah ada nanti kami akan maklumkan. Jangan risau. Saya kalau boleh nak semua pensyarah community, cikgu-cikgu sekolah semua boleh gunakan Quizizz. Kalau ikutkan sebenarnya Quizizz ni adalah antara salah satu platform yang paling popular di Malaysia. Okay, kalau kita tengok dalam website yang paling banyak digunakan adalah untuk education, okay, adalah Quizizz. Yang tu. Betul. Boleh semak markah pelajar dalam report. Okay, boleh semak. Okay, lagi ada soalan? Okay. Assalamualaikum Puan. Salam, ya. Okey, kalau macam contohlah kita dah assign quiz tu kepada pelajar-pelajar kan. Lepas tu baru kita sedar yang macam kita punya deadline tu kita terletak cepat sangat. So macam contohnya deadline tu saya nak letak besok, tapi kita dekat tarikh tu kita letak hari ni. So macam mana kita nak edit? Boleh ke edit? Selagi dia masih tak mencapai lagi pada tarikh tersebut, boleh edit tarikh tu. Tapi once dia dah kalau macam dia dah tamat kan, dah sampai tarikh tersebut, baru kita nak buat tak boleh, kecuali kalau kita ada super account. Kita boleh reopen semula. Okay, biasanya kat situ lah. Okay, so saya ambil klasik. Dia sebenarnya ada dua juga. Dia ada tiga. Satu klasik. Okay, and then ada teams. Okay, kalau klasik ni dia by individu lah. Okay, kalau teams ni dia kita boleh buat quiz secara grouping. Ini saya tak masuk hari ni. Okay, nanti insyaAllah lah nanti lain kali next time kalau saya buat lagi kita boleh buat dalam bentuk team lah, dalam bentuk kumpulan. So maksudnya nanti contohnya ada 4 kumpulan. So 4 tu dia akan bertanding lah. Dia akan ada quiz. So saya ambil klasik. Saya tak send to classroom. Okay, untuk yang ini saya just tadi saya nak gunakan peserta gunakan nama sendiri je. Okay, kan letak nama ni kan macam-macam nama ada. Nama elemen lah, apalah kan. Alright. Okay, participant saya buat unlimited je. Right. Timer. Music of course kena ada. Mana-manalah. Okay, saya letak. Alright. And then saya just continue. Okay, so saya nak share. Okay, share. Boleh type yang ini, joinmyquiz.com. Okay, masukkan kod ataupun okay, klik pada yang ini. Copy link ataupun masuk ke Google Classroom pun boleh. So, saya copy link. Saya masukkan ke dalam ruangan chatting. So, dah boleh masuk. Okay lah, kucing ke apa? So, kat sini kita boleh teams. Ikutlah nak yang mana kan. Saya suka ni. Okay, so dah boleh masuk. Okay, kita tengok siapa yang dah masuk ni. Right. Okay, so ada 15 orang. Okay, cepat. Jawab laju-laju tau. Banyak soalan ni. Okay, gerak-gerakkan tangan. Panaskan sikit. Alright. Okay, so kita ada 17 orang. 17 orang. Okay. 20. So kita ada 33 ni. Ruki tak masuk ni. Mana tahu ada rezeki kan. Boleh guna untuk semester ni. So dah masuk. Okay, Anas, Nuraini, Suryati, Intan Junizah, Taufik, Hanina Azizah, Isma Akmal. Okay, Zuraina. Okay, Siti Khadijah, Syam, Rozila, Khairul Anwar. Alright. Hari ni hari Jumaat kan? Ada solat Jumaat hari ni. Okay, cepat. Ada lagi ke nak masuk? 10, 9, 8, 7, 6, 5,
5, 4, 3, 2, 1. Okey kot. Tak ada dah ni. So kita boleh letak gambar rancang ni. Okey, so boleh start Alright. So selamat menjawab kepada semua. Soalan senang je. Rasa macam lapar pula. Okey, cepat. Wow, Nur Aini binti Ismail. Wow. Tempat yang pertama.
Okey, so siapa mana Nur Aini? Nur Aini daripada mana? Daripada Bandar Baru Kedah. College Community. College Community Bandar Baru Kedah. Okey, Tania. So nanti kita sampaikan BPM Alright, so Terima kasih banyak. Sama. Okay, Tania lah kepada 22 orang yang telah berjaya. Okay, cuba quiz pada hari ini. Okay, sesuai semua. Alright. Tak sia-sia praktis PDPR anak. Okay. Kan. Alright. Okay. So, okay, Tania penuh ini. Tania juga pada semua kerana anda telah memilih diri sendiri untuk join kursus pada hari ini. Saya harapkan apa yang disampaikan pada hari ini, okay, kita punya M dia adalah kita gunakan quizzes dalam PDPR dan boleh diintegrasikan ke dalam Google Classroom, dapat dimanfaatkan kepada semua pencara dan juga cikgu-cikgu di seluruh Malaysia. InsyaAllah nanti kami akan buat lagi untuk lesson, kami akan war-warkan hebat-hebatkan kepada rakan-rakan di Kolej Politeknik dan juga sekolah-sekolah. Okey, cubalah ambil ruang dan peluang kita gunakan mana-mana aplikasi, platform yang sedia ada, sama ada yang berbayar ke tak berbayar ke, kita gunakan sebaik yang mungkin. Bukan sahaja untuk kita tapi untuk kepada pelajar-pelajar kita lah, supaya mereka pelajar-pelajar ini dia lebih tertarik dengan apa yang kita nak sampaikan kepada pelajar semua. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Okey, saya sebagai pihak tim quizzes juga saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. So itu sahaja daripada saya. Jangan lupa guna quizzes.